Contohnya apa bendakah jirim tu? Apa bendakah atom? Apa bendakah molekul? Ion tu apa? Jadual berkala lagi. Kan? Tapi jangan bimbang, korang tak belajar detail lah sangat. Korang kena tahu sikit-sikit certain benda je. Okay. Alright. So hari ni saya cuma akan base pada buku teks je. Sebab apa? Simple. Dia punya bab dia adalah simple. Jadi kita akan go through pakai buku teks saja. So kalau korang semua ada buku teks, boleh ambil buku teks. And then kita akan based on buku teks. Korang boleh tulis note je lah kat tepi tu. Alright. Boleh dengar ke? Semua okey Oh, ada yang sedih Alamak. Alright, Cik. Alright. Okay, jom kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa, saya punya notes. Ni bukan. Sekejap dia, mana tadi? Okay, the first one you guys have to know. English lah pula. Kan? Korang kena tahu apa bendakah jirim itu. So, apa benda jirim guys? Okay. Jirim ni sebenarnya, bukan jirim ni adalah lebih kurang macam macam mana kita punya objek tu tersusun. Saya bagi contoh, jirim. Kita ada air. Air dia boleh wujud dalam 3 keadaan. Iaitu ais, dalam bentuk ais, dalam bentuk air, dalam bentuk wap air. So itulah jirim. Jirim adalah macam mana diorang tersusun. Maksudnya secara banyak-banyak lah. Maksudnya dia boleh wujud secara pepejal, secara gas dan juga secara cecair. Itu adalah jirim. Okay, kita tengok kejap jirim So bab 8 Bab 8. Korang boleh buka muka surat 166. Okay, pertama sekali jirim. Mana tadi jirim? Okay, jirim. So, jirim sebenarnya ada 3 tadi. Apa dia? Pepejal, kita ada cecair, dan kita ada gas. Pepejal, cecair dan gas. Okay. So, yang ni korang dah kena tahulah benda ni. Kan? Sebab kita akan guna knowledge yang kita sebelum ni pernah belajar untuk nanti nak jawab soalan yang akan datang tu. Benda ni pun penting juga. Sebab tu saya kena recall balik kamu semua. So, tahu tak pepejal, cecair, gas ni apa? Contohnya cecair adalah air. Pepejal adalah ais. Gas adalah wap air. Nampak tak? Dia daripada benda yang sama. Kan? Dia punya bahan asas dia sama, air. Tapi dia boleh berubah-ubah bentuk. Contoh lagi apa? Contoh lagi macam besi. Okay? Besi, kalau yang besi yang kita tengok, contoh macam kunci kamu tu, besi kunci kamu tu, itu adalah dalam bentuk pepejal. Kan? Tapi kalau kamu leburkan dia, kamu letak dekat dalam api yang sangat tinggi, suhu yang sangat tinggi, dia akan jadi cecair. Itu adalah cecair lah. Kan, dia melebur. Kemudian kalau tinggi lagi suhu dia, sangat tinggi, dia boleh menjadi gas. Buat masa ni dekat bumi ni memang tak ada lah gas daripada besi. Tapi kalau you guys pergi dekat kawasan-kawasan dekat dengan matahari, contohnya planet yang paling dekat dengan matahari, planet apa? Planet Utarid kan? Mungkin lah. Adalah sedikit gas daripada matahari sebab suhu dia tinggi. Tapi saya rasa mungkin tak ada juga sebab suhu dia tinggi-tinggi pun 400 lebih je suhu dia kan. Besi ni nak lebur pun suhu dia tinggi 500 tak silap saya. Okay, so buat masa ni kita tak jumpa lagi lah gas daripada logam. Ada merkuri boleh, merkuri. Tapi yang lain-lain depends pada jenis pepejal, pada jenis logam. Okay, sekarang kita fokus balik jirim. Ada 3, pepejal, cecair dan gas. Saya macam laju sikit kan. Sebab apa kita masuk lambat tadi. Okay, pepejal ni susunan dia macam mana guys? Susunan dia rapat-rapat kan. Ini susunan dia. Cecair macam mana? Cecair ni dia macam jarak-jarak sikit lah. Gas lagilah jarak-jarak. Okay. Macam mana dengan pergerakan dia? Pergerakan dia kalau pepejal dia cuma boleh bergetar je. Okay, dia boleh bergetar saja dekat kedudukan dia. Dah macam mana dia nak bergerak, dia rapat-rapat kan. Tak boleh nak bergerak sangat. Boleh lah, dia cuma boleh slide kat tepi lah. Tepi sikit bang, dia masuk tepi. Kalau macam cecair, boleh lagi bergerak kan. Bergerak bebas. Okay, bergerak bebas. Kalau macam gas, bergerak bebas juga tetapi secara rawak. Maksudnya, dia ni paling jauh dia boleh bergerak lah. Bebas dan rawak. Okay. So, yang ni sikit je lah. Kita masuk sikit je pasal benda ni. Alright, so ini adalah jirim. Ini adalah jirim. So jirim ada 3 keadaan iaitu pepejal, cecair dan gas. Dan kalau pepejal,
ke cecair, dia menyerap haba. Cecair ke gas pun menyerap haba. Kalau gas ke cecair, membebaskan haba. Benda-benda macam itulah. Okay? Nanti lepas ni kita akan tengok baliklah benda ni. Cumanya sekarang ni sebab kita fokus pada dalam lagi daripada jirim tu. Sebelum ni yang kamu belajar masa form 3 tu, kita cuma belajar susunan daripada luar. Apa kita nak buat sekarang, untuk bab yang baru ni, kita akan masuk secara detail lagi sikit. Maksudnya kan, sekarang ni katakanlah saya ada cecair ni, apa saya buat? Saya ambil cecair, saya zoomkan lagi. Saya zoom, saya nak tengok macam mana cara dia bertindak balas dengan unsur-unsur yang lain. Okey? Ini okey ke guys? Boleh ke? Jirim ingat lagi tak jirim? Ke ada soalan ni? Tak nampak pula ada soalan. Korang boleh dengar ke? Ingat sikit-sikit tak apa. Kita record sikit gitu je. Lepas ni kan kita akan masuk balik benda ni kalau sempat. Okey, jom kita tengok asas jirim. Kita dah tahu dah apa dia. Kita nak masuk dalam lagi daripada jirim, iaitu benda yang membentuk kita punya jirim tu, ataupun membentuk kita punya bahan asas je lah. Yang ni pun korang semua dah belajar masa form 1, iaitu kita ada atom, kita ada molecule, and then kita ada ion. What is atom, molecule and ion? Okey. Atom ni maksudnya kita ada satu bahan tu, dia boleh hidup sendirian saja. Okey. Dia boleh hidup sendirian. Sebiji-sebiji dia boleh hidup. Contohnya selalunya atom ni dia selalunya logam lah. Okay? Selalunya logam. Terdiri daripada logam. Logam ni selalunya dia boleh hidup sendiri-sendiri. Cumanya lepas tu dia rapat-rapat lah dengan member dia. Contohnya macam kalau saya ada logam aluminium, dia duduk sebelah aluminium. Tapi kan diorang ni tak melekat tau. Diorang ni bukan, maksudnya diorang berapat saja. Diorang bukanlah melekat secara betul-betul. Diorang tak ada ikatan pun. Kenapa ni saya cakap macam ni? Sebab nanti kita nak tengok molekul dengan ion. Okay, kamu tengok dulu. Okay, yang ni tidak terikat. Tidak terikat. Maksudnya aluminium ni kalau nak berganjak ke sana, boleh dia bergerak sikit lah. Dia bergerak pergi sana. Boleh. Nak bergerak pergi tempat lain? Boleh. Boleh. Itu adalah atom. Alright. Okay, apa benda pula molekul ni? Okay, molekul dia macam atom. Tapi kan, dia gabungan lebih daripada satu atom. Okay, molekul selalunya wujud macam ni lah keadaan dia. Katakanlah kita ada hidrogen. Okay, molekul ni senang cerita, dia ni adalah kembar lah. Dia boleh jadi kembar ataupun maksud lain, gabungan lebih satu atom. Macam mana tu? Okey. Maksudnya, diorang ni tak boleh hidup kalau tak terikat dengan satu sama lain. Okey, saya tunjuk contoh. Macam contoh gas hidrogen. Gas hidrogen nanti kamu pening pula. Gas oksigen lah kata. Kan? Sebab kita menghirup gas oksigen kan. Ada tak menghirup gas lain kat dunia ni? Tak ada lah. Okey. So, melainkan kamu tumbuhan lah. Tumbuhan dia sedut gas carbon dioxide kan? Okey. So, katalah kita ada oksigen. Oksigen ni, dia mesti terikat satu sama lain pada satu lagi oksigen. Dia hidup secara berkembar. Okey? Nampak tak? Ini ada ikatan. So, lepas ni kita jumpa lagi molekul oksigen. Molekul oksigen lagi satu tu pun dia terikat. So, maksudnya oksigen ni dia wujud secara terikat-ikat. Maksudnya dia macam berkembar macam ni kan? Oksigen. So, ini kita panggil molekul. Dia bila dia berterikat lebih daripada satu jenis unsur ataupun lebih unsur, dia adalah molekul. Contoh macam kita ada air pula. Kalau air, ini oksigen. Gas oksigen. Kalau kita ada air, dia wujud macam ni. Air apa dia punya chemical dia? Air. Siapa ingat air? Ini korang belajar masa form 2 dulu. Cuba recall. Siapa boleh ingat? Air terdiri daripada apa? Bahan kimia dia. Dia adalah apa? H2O. Yes. H2O. Maksudnya dia gabungan 2 hidrogen dengan 1 oksigen. Kat sini oksigen, hidrogen kat sini. Dia terikat dengan oksigen ni. Oh, maksudnya kan dalam molekul air tu kalau saya ada bekas air dalam ni, ada banyak molekul yang terikat macam ni. Inilah air. Jadilah air. Okay. So, ada banyak lah. So, ini adalah molekul. Alright. Ini adalah molekul. Bila dia gabung dua benda yang berbeza, lebih daripada satu, dia memang terikat macam tu, dia tak boleh terpisah.
Itu adalah molekul. Kalau macam aluminium tadi tu, dia boleh pisah lagi ni. Diorang ni boleh berpisah. Maksudnya diorang tak terikat lah. Cumanya diorang rapat-rapat. Sebab diorang pepejal nanti kan. Diorang rapat-rapat. Rapat-rapat tu tak semestinya diorang terikat. Betul tak? Contohlah. Contoh kamu naik LRT lah kan. Mungkin ada yang tak pernah naik lagi LRT atau MRT. Siapa yang pernah naik tahulah. Kadang-kadang MRT tu penuh kan. Kamu pun terpaksalah berhimpit-himpit kan. Adakah kamu melekat dengan dia, terikat dengan dia, dia balik kamu pun ikut sama kan. Siapa engkau? Macam tu lah kan. Bukan. So, itu adalah atom. Setiap seorang tu adalah lain-lain. Kecuali kalau dia adalah kembar siam ke kan, melekat kan, kembar siam kan. So, yang tu memang dia akan balik sama-sama sekali. Ataupun mak dengan ayah, mak dengan ayah, mak dengan anak. Mak dia bawa anak, itu sebab itu adalah molekul lah. Sebab diorang mesti kena sekali sama-sama. So, itu adalah contoh molekul. Atom ni dia seorang-seorang, single-single lah. Macam tu. Okay, alright. Ion ni dah apa benda pula ion? Okay. So, okay ke atom dengan molekul? Ada apa-apa tak? Ada apa-apa kemuskilan untuk atom dengan molekul? Belum ada lagi Okay. So, tak apa. Kalau ada je, you guys petik je. Alright? Bagi tahu je. Okay. Next, kita tengok ion. Alright, ion. Ion ni macam something new jugalah. Tapi sebenarnya korang dah belajar masa form 3 dulu. Sebab kita belajar jadual berkala kan. Okay, ion ni, dia melibatkan dua benda selalunya. Ion ni adalah gabungan dua benda. Iaitu gabungan selalunya, ion ni adalah sebatian gabungan logam dan bukan logam. Bila logam dengan bukan logam bergabung, dia akan menjadi sebatian ion kita panggil. Okay, sebatian ion. Kenapa jadi macam tu? Okay. Yang ni sebab ikatan dia macam pelik sikit. Okay. Cara dia mengikat satu sama lain, dia akan menderma dan menerima elektron. So kita akan main dengan elektron. So ini kita mungkin akan belajar detail sikit pasal ni lepas ni. Alright. So sekarang ni kita dah tahu dah. Kalau atom itu macam mana dia wujud sebiji-sebiji. Kalau molekul dia wujud terikat antara satu sama lain. Kalau ion ni mesti gabungan logam dengan bukan logam, dia bergabung. Katakanlah saya ada aluminium bergabung dengan klorin Cl. So dia ada cara ikatan dia. Ikatan dia kita panggil ikatan ion. Okay, ikatan ion. Kiranya aluminium dengan klorida ni, ion ni macam dua orang yang lelaki dengan perempuan berkahwin lah. Logam tu lelaki, bukan logam tu maksudnya bukan lelaki lah, perempuan lah. Contoh kan. So dia ion mesti kena ingat. Logam campur dengan bukan logam. Okay, kebanyakannya. So dia akan, dia punya ikatan adalah ikatan ion. Dia lain macam sikit. Bukan macam ikatan adik-beradik lah. Dia ikatan ion kan. Macam lelaki dengan perempuan, mak dengan ayah, ikatan dia ikatan perkahwinan lah. Kan macam kamu dengan abang, kamu dengan adik, ikatan bukan perkahwinan, ikatan persaudaraan kan. Lebih kurang macam tu lah dia punya analogi dia. Okay. Dan selalunya ikatan ion ni akan menghasilkan, dia punya hasil tu, yang ni kan saya gabungkan aluminium dengan klorida ni kan. Ini kita panggil dia garam. Okay. Kita panggil dia garam. Apabila logam dengan bukan logam bertindak balas, dia akan menghasilkan satu bahan dinamakan garam. Okay. So nanti insyaAllah kita akan belajar lebih detail lagi yang ini. Okay, jom kita tengok kamu punya buku teks. So kamu boleh buka lah buku teks muka surat 168 tu. Okay, yang tu dia bagi tahu dekat kamu apakah itu atom, molekul, ion. So atom ialah zarah yang paling kecil dalam satu unsur. Molekul adalah gabungan dua atau lebih atom secara kimia. Ion ialah zarah-zarah bercas. Bercas sama ada positif atau negatif. Ion terbentuk apabila satu atom menderma atau menerima elektron. Ini kita akan lebih detail lepas ni lah. Okay, first kita tengok bahan atom. So bahan atom ni maksudnya atom sajalah. Kan selalunya atom ni siapa? Atom ni selalunya adalah bahan logam dan juga gas nadir. Saya tulis sini sikit. Apa gas nadir tu? Kan? Kalau kamu ingat masa kamu belajar form 3 dulu, jadual berkala, gas nadir tu adalah dalam jadual berkala, gas nadir tu yang duduk kat belah hujung sekali yang belah sini ni. Ini adalah gas nadir. Kenapa panggil gas nadir? Saya lupa apa maksud nadir tu. Okay, tapi sebenarnya nama lain dia adalah bangsawan, gas bangsawan. Ataupun in English, noble gas. Okay, noble gas. Kenapa? Sebab gas nadir ni dia tak akan bergabung dengan siapa-siapa pun. No way, dia tak bergabung dengan siapa-siapa. Dia hidup sendiri.
Nak cakap sebatang kara pun boleh lah. Maksudnya apa? Maksudnya contoh tadi kita kata aluminium tu kan logam kan. Aluminium tu dia boleh bergabung dengan bukan logam menjadi ion. Ataupun hidrogen boleh gabung dengan satu lagi hidrogen kan. Tapi kan kalau kamu ada noble gas, kamu ada gas nadir. Contoh gas nadir adalah helium. Okay. Noble gas contohnya helium. Dia ni memang tak akan bertindak belah dengan siapa-siapa. Hidup seorang-seorang. Sebatang kara. Helium. Daripada kecil sampai besar. Kan? Itulah helium. Dia hidup seorang-seorang. Tak akan bergabung dengan siapa-siapa. Okay, dia boleh hidup seorang-seorang. Kalau aluminium, dia boleh bergabung dengan bahan lain. Contohnya klorin tu saya cerita tadi. Menjadi sebatang ion. Kalau molekul lain, contohnya oksigen, boleh gabung oksigen. Senanglah. Maksudnya, selain daripada tu boleh. Dalam kedua berkala, selain daripada tu semua boleh. Tapi, untuk gas nadir, tak boleh. Dia sendiri-sendiri, dia hidup sendiri-sendiri. Okay, you guys boleh faham ke yang tu? Kan? Okay. So, itu kita panggil bahan atom. Contoh gas, kita tulis bahan atom. Contohnya adalah gas nadir. Okay, gas nadir tu gas bangsawan lah. And then selalunya logam. Okay, logam ni dia boleh hidup secara solo. Logam ni boleh hidup secara solo boleh hidup secara berkumpulan pun boleh. Maksudnya dia boleh melekat dengan benda lain. Boleh terikat pun boleh. Yang macam kita tunjuk tadi tu kan, nampak? Yang aluminium ni, logam, boleh wujud secara garam pula, ion, melekat dengan orang, terikat, ataupun dia boleh hidup seorang-seorang. Macam ni. Okay? Itu adalah logam. So, sebab tu logam boleh hidup dalam bentuk bahan atom. Tapi kan, kalau bahan bukan logam, boleh tak? Okay. Bahan bukan logam, kebanyakannya tak boleh hidup seorang-seorang. Dia mesti hidup berkembar. Contohnya apa? Contohnya oksigen, hidrogen. Diorang ni kan, kalau dekat luar ni, dekat kita punya udara ni, contoh oksigen yang kita sedut kan. Gas oksigen ni, kalau kamu tengok dia secara molekul, dia mesti terdiri daripada dua kembar. Ada banyaklah dua kembar, oksigen banyak kan. Mesti wujud secara berkembar. Dia terikat dengan oksigen lagi satu. Sebab dia tak boleh hidup seorang-seorang. Kalau hidup seorang-seorang nanti dia akan bertindak balas. Macam itulah senang cerita. Maksudnya dia hidup mesti dua orang lah. Okay, kalau dia hidup seorang-seorang, lebih kurang macam dia jadi macam meracau lah kan. Sebab seorang lagi tak ada. Macam itulah lebih kurang. Okay, so itu adalah molekul. Alright, itu adalah molekul. Okay, so ini bahan atom. Kita dah settle bahan atom. Okay ke guys? Ada soalan ke? Okay, semua okay? Tak ada? Alright, tak ada, bagus. Okay, kalau ada lagi bagus. Kalau ada lagi lah kita boleh bincang macam-macam kan. So kalau kurang ada je benda, korang bagi tahu. Okay, macam aku dengar cikgu tak faham lah cikgu ni sebenarnya kan. Bagi tahulah, saya explain lebih detail. Sebab saya rasa yang ni kamu dah faham, saya rasa lah sepatutnya lah kan. Tapi kalau you guys tak faham juga, you guys bagi tahu, saya detailkan lagi. Okay, sebab bab ni sebenarnya bab paling sikit dalam kamu punya buku, dalam kamu punya syllabus. Okay, next kita tengok bahan molekul. Tadi kita dah tengok bahan atom, kita tengok bahan molekul pula. Okay, bahan molekul. Apa benda bahan molekul ni? So, bahan molekul, kat situ dah cantik dah bahan molekul. Right. Dalam buku teks kamu, muka surat 169. Okay, kalau you guys tengok dekat dari situ, kita baca sikit. Bahan ini mengandungi gas nadir tiada bertindak balas ke cikgu? Yes, gas nadir ni tak ada tindak balas dengan apa-apa pun. Gas nadir ni dia tak akan bertindak balas dengan siapa-siapa. Tak akan. Hidrogen akan bertindak balas. Aluminium akan bertindak balas. Oksigen akan bertindak balas. Kalau kita buat secara kimia, dia akan bertindak balas. Yes, api pun sama. Dia tak terbakar. Kalau macam hidrogen terbakar kan? Helium tak terbakar. You guys buat apa dengan helium pun, dia tak akan buat. Contoh gas nadir lah. Gas nadir tu contohnya helium lah kan. Dia tak akan bertindak balas menjadi apa-apa. Cumanya dia boleh berkembang lah. Maksudnya dia menjadi, sama ada dia boleh jadi ais, menjadi pepejal atau menjadi gas. Itu je lah. Itu bukanlah dia bertindak balas. Maksudnya itu cuma sama ada dia berkembang ataupun dia mengecut. Itu saja. Tapi dia tak akan bertindak balas dengan bahan lain. Dia tak akan menghasilkan bahan baru dengan bahan-bahan yang lain. Okay? Itulah dia gas nadir. Alright, okay, kita tengok molekul. So, molekul ni, macam kita cerita tadi tu, molekul ada
kita baca sikit lah. Bahan ini mengandungi zarah molekul yang merupakan gabungan dua atau lebih atom secara kimia. Kebanyakan zarah bukan logam wujud dalam bentuk molekul. Nampak tak dia kata apa? Bahan molekul ni selalunya siapa? Bahan molekul adalah selalunya adalah bukan logam. Okay. Contohnya oksigen. Contoh lain hidrogen. Lagi air. Apa lagi? Karbon dioksida. Okay. Itu adalah contoh-contoh molekul. Okay. Saya tunjuk sikit dekat kamu. Macam mana dia punya configuration dia. Macam mana bentuk oksigen, hidrogen dan air dan karbon dioksida ni. Okay, kita tunjuk So oksigen bentuk dia macam ni. Ini oksigen, dia melekat dua. Dia ada ikatan kat sini. Dia tak boleh hidup berenggang dua macam tu. Hidrogen pun sama. Ada ikatan kat sini. So dia tak boleh hidup berenggang. Air macam tadi saya dah tunjuk dah kan. Tak apa. Tunjuk je lagi sekali. Bagi kamu melekat sikit. Itu adalah air. Karbon dioksida, kita ada karbon kat tengah ni. Lepas tu kat sini adalah O. Oksigen. Okay. Ini adalah contoh-contoh molekul. Alright. Dan sebagainya. Okay. So maksudnya secara semula jadi dia tak boleh hidup berenggang dengan orang lain. Dia mesti terikat satu sama lain. Okay. Itu adalah bahan molekul. Kat situ tunjuk dah. Molekul oksigen dan molekul air. Okay. Boleh guys? Okay. Sekarang kita nak masuk bahan ion. Okay. Bahan ion ni selalunya dia adalah gabungan antara logam dengan bukan logam. Selalunya adalah gabungan logam dengan bukan logam. Saya tunjuk kat sini Bahan ion. Okay. Selalunya gabungan logam plus dengan bukan logam. So bila bahan logam dengan bukan logam ini dia bergabung secara kimia, okay, adalah tindak balas yang kita kena buat something supaya dia bergabung. Kadang-kadang boleh hidup secara natural. Dia akan menghasilkan satu bahan yang dinamakan garam. Garam tu adalah hasil dia. Okay, hasil gabungan bahan logam dengan bukan logam. Maksudnya adakah kita makan garam yang kita guna untuk masak tu adalah logam? Ya, benar sekali. Garam yang kita makan kat rumah tu sebenarnya adalah, ini garam rumah garam makanan Garam makanan ni secara kimia dia adalah gabungan natrium dan klorida. Ini nama saintifik dia, natrium klorida. Selalunya natrium klorida lah. Tak pastilah kalau yang kamu beli tu jenis lain kan. Okay, selalunya memang natrium klorida. Kamu boleh check dekat packing dia. Natrium klorida. And then mungkin dia tambah-tambah sikit something lah. Masih tak pastilah dia tambah apa kan. Okay, so natrium klorida. So apa benda ni? Natrium klorida ni kalau kamu tengok kat sini, natrium ni adalah sejenis logam. Klorida ni adalah sejenis bukan logam. So bila bergabung dia menjadi satu benda baru iaitu garam. Natrium besi, klorida bukan besi. Natrium logam, klorida bukan logam. Bergabung jadi garam. Ya betul. Dia akan jadi macam tu. Okey, so kita baca sikit dekat kamu punya buku teks 169. Bahan ion terbentuk daripada tindak balas antara unsur logam dan unsur bukan logam. Bahan ini mengandungi ion positif dan ion negatif, contohnya ion natrium klorida. Okey, maksudnya rupa-rupanya natrium ni dia kan bila dia bertindak balas dengan klorida dia ada ion. Apa benda lah pula ion ni? So ion ni dia sejenis bahan atom yang dia punya elektron dia lebih ataupun terkurang. Itu adalah ion. Okay, kamu kena ingat ion ni yang untuk pemahaman kamu lah apa benda ion ni. Ion ni adalah atom yang lebih atau kurang elektron daripada asal. Daripada asal. So maksudnya contohlah. Lepas ni saya bagi contoh lah. Saya tunjuk yang ni dulu. Okay, saya bagi tunjuk bahan ion dulu. So natrium. Maksudnya natrium ni adalah terdiri daripada cas positif. Klorida terdiri daripada cas negatif. Ataupun natrium ni adalah ion positif. Klorida adalah ion negatif. Bila bergabung, dia akan menjadi natrium klorida. So natrium klorida ni adalah garam ataupun sebatian ion. Okey? Okay, you guys okey ke ni? Cepat sangat ke? Laju sangat ke? Ada something yang korang rasa blur-blur ke?
Ada apa-apa nak tanya? Saya nak pergi, lepas ni saya akan masuk lebih detail sikit. Saya nak masuk detail sikit Dion ni. Okay boleh Alright. Apa-apa, you guys boleh just bagi tahu saja. Okay. Alright. So, go yang selepas ni pula. Jom. Okay, mana saya punya yang tu Sebenarnya, saya suka pakai yang lagi satu tu. Sebab yang ni dia kecil sikit. Tapi tak apalah, apa yang ada je. Okay. Duplicate. Okay, kita tengok ion lagi sekali. Mana tadi? Okay, kita nak fokus ke ion sekejap. Bahan ion. Macam mana dia boleh terjadi ni? Bahan ion ni. Okay. Katakan kita ada satu atom logam. Oh, okay, sekejap. You guys ingat lagi tak configuration untuk atom ni macam mana? So, dalam atom, satu atom katakanlah ni bukan betul sebab saya tak berapa nak pasti. Tak apalah, kita tengok kat sini. Okay. Katakanlah saya ada atom natrium. Natrium ni, dia mempunyai 11 proton. Okay. 11 proton dan 23 nukleon. Okey, yang ni korang kena, kita pergi kat sini sekejap je. Kita tengok kat sini kejap. Natrium ada 11 proton dan 23 nukleon. Boleh tak saya nak tahu untuk atom ni adalah atom. Boleh tak saya nak tahu berapakah dia punya elektron dan berapakah dia punya neutron? Cuba bagi tahu sikit. Berapakah elektron dan neutron untuk natrium ini? Okey. So natrium ada 11 elektron dan berapa nukleon? Neutron. Neutron tu kan macam mana dapat neutron? Nukleon tolak proton. So 23 tolak 11 dia akan dapat 12. So 12 neutron. Okey? So yang ni sebenarnya bukan tak penting lah. Kamu tahu je lah yang neutron ni kan. Tapi yang kita nak tengok tu sebenarnya yang ini. Untuk bab ni lah. Untuk bab ni kita nak fokus kat sini sekejap. Ini dan ini. Perasan tak? Kalau atom dia adalah neutral. So proton dan elektronnya adalah sama. Saya tulis Saya tulis dia punya kesimpulan dia dekat sini. Atom natrium adalah neutral. Okay, neutral. Neutral tu maksudnya neutral lah. Contohnya kalau asid dengan alkali, neutral tengah-tengah kan? Macam tu lah. So maksudnya dia tak ada charge positif ke charge negatif? No, tak ada. So dia adalah neutral. Maka proton dan elektronnya sama. Bilangan maka bilangan. Okey. So natijahnya kalau bilangan elektron dengan proton dia sama, dia adalah neutral. Okey, dia adalah neutral. Sekarang ni kan, macam mana kalau saya keluarkan dia punya elektron? So, apa akan jadi kalau natrium tu patutnya ada berapa? 11 proton kan? Saya sekarang ni ada 9 je elektron. Dan satu lagi, natrium juga. Ya, alamak. Masa dah pukul. Sikit lagi. Proton. Saya ada 13 elektron. Okay, boleh tak saya tahu yang atas ni, yang ini atas ni dulu. Dia adalah bersifat apa? Adakah dia neutral? Atau adakah dia mempunyai charge? Yes, bijak betul kamu. Yes, dia mempunyai charge. Positif. Okay. So, yang ni sebab apa positif? Saya buat dia punya ayat sikit. Terlebih proton, maka adalah ion positif. Bercas positif. Okay. Charge positif. Ini adalah ion natrium. Kita panggil dia ion.
Bila elektron atau proton terkurang, kita panggil dia ion. Okey. Contoh yang seterusnya, tiba-tiba pula, ni tak mungkin lah ni tak mungkin lah, pelik lah, tak pernah berlaku. Okey, tiba-tiba pula elektron dia bertambah pula. So, yang ini jadi apa? So, yang ni dia adalah kurang sekejap. Betul lah. Yang ni dia kurang. Sorry, terlebih elektron. Yang ni adalah terlebih elektron. Kalau elektron terlebih, maksudnya dia bersifat bercas negatif. Okey. Dan bila dia ada cas saja, kita panggil dia ion. Ion natrium. Okey. So kesimpulan dia dekat sini, ini contoh tau. Yang atas tu tak boleh cakap terlebih proton. Kita kena cakap pasal elektron. Yang ni terkurang. Kurang elektron. Okey. Kesimpulan dia guys. Kalau proton dan elektron sama, dia adalah neutral, kita just panggil dia atom saja. Tapi kalau dia terlebih elektron, maksudnya terlebih elektron, dia negatif lah, dia menjadi ion. Kalau dia terkurang elektron pun, dia menjadi positif, kita panggil dia ion. Okay, so sekarang kita nak tahu siapa ion positif, siapa ion negatif, bukan nak tahulah, kita nak discover. So insyaAllah nanti kelas akan datang, kita akan discover yang itu. Alright. Okay. Kalau yang akan datang kita akan cuba discover yang itu. Sekejap, saya nak tanya admin lah. Admin, ada lagi masa ke untuk share kelas ni? Ke ataupun 5.50 memang dah di stop terus? Admin ada tak admin? Okay, admin pun tak jawab Tak apalah. Okay. Tak apalah guys. Okay, saya rasa kita start sampai sini dulu. InsyaAllah minggu depan kita akan go through habiskan benda ni. Okay. So minta maaf tadi kita start lambat sebab ada masalah teknikal sikit. Minggu depan kita akan start macam biasalah. Okay. Boleh guys? Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Nanti kita jumpa lagi. All the best. Selamat bersekolah. Okay, take care. Bye-bye.